orang tak boleh tengok. Orang takut. Dia kata nanti kamu masuk kereta orang ni, nanti dia orang takut, nanti berjangkit dekat dia orang. Sorry, Encik Yeah, Firdaus. I know. Welcome to the show where we discuss health and medical issues. I'm T. Shawiq. On Beyond the Diagnosis today, we're looking at a rare disease called ichthyosis, and joining me to share his personal story of living with this condition is Muhammad Firdaus Mihad. Firdaus, can you introduce yourself to our listeners today? Boleh perkenalkan diri tak? Selamat pagi kepada semua pendengar lah. Saya Muhammad Firdaus bin Mihad atau Osman, berasal dari Alustar Kedah, berusia 52 tahun, sudah berkahwin dan bertugas sebagai pembantu perkhidmatan am di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda ataupun MADA. Saya mengidap ichthyosis ni sebenarnya dah 52 tahun lah. Sekarang usia saya 52 tahun, maknanya saya mengidap dia pun sudah 52 tahun. Sejak lahir? Sejak lahir. Sebab ichthyosis ni dia memang adalah bersifat sejak lahir. Kalau bukan sejak lahir, dia tidak dikategorikan sebagai pengidap ichthyosis. So sepanjang hidup, selagi saya hidup, maknanya saya akan kekal bersama ichthyosis. Kenapa Firdaus mau berkongsi pengalaman mengidap ichthyosis? Why do you want to share about having this condition? Sebab utama saya yang mau berkongsi mengenai itu sebab ialah saya merasakan ichthyosis ni sebenarnya ia boleh terjadi kepada sesiapa sahaja yang belum lahir. Itulah yang saya nak masyarakat faham. Yang pertamanya, ichthyosis ini tidak berjangkit. Dia tak pernah berjangkit dan tidak akan berjangkit. Ini telah disahkanlah oleh doktor-doktor dermatologi. Maknanya belum ada kes yang mana ichthyosis ini berjangkit. Tetapi ichthyosis ini boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Maknanya yang belum lahir. Ia tidak memilih. Ia tidak memilih bangsa. Ia tidak memilih keturunan, dia tak boleh darjat dan sebagainya. Maknanya ia boleh terjadi mungkin kepada kelahiran anak you, cucu kamu, semua orang boleh mengidap. Jadi saya rasa kalau kita tidak berkongsi kesedaran mengenai ichthyosis ini, apabila kita tiba-tiba mempunyai anak yang mengidap ichthyosis, jadi kita akan rasa apakah ini, kita akan tercari-cari. Sebab saya mengalaminya sudah 52 tahun. Jadi saya lebih faham apa yang penting di dalam kehidupan sebagai pengidap ichthyosis. So, you've had it since you were born. Yeah. But what were the signs when you were a newborn baby? What did your parents discover that made it obvious that you have a condition, right? Apakah tanda-tanda awal sejak Firdaus lahir? Okay, saya kalau saya nak cerita, sebenarnya saya baru lahir. Saya mana boleh cerita. Tetapi berdasarkan apa yang diberitahu, tanda-tanda awal ataupun kalau kaedah sekarang ni macam pengesanan awal mulai CT scan sebagainya, memang daripada dahulu, daripada zaman kelahiran generasi saya sampai sekarang, memang ichthyosis tidak dapat dikesan melalui kaedah sama ada ultrasound dan sebagainya. Dia hanya dapat dikesan ataupun didiagnose apabila semenjak bayi itu lahir. Dia akan lahir dalam satu keadaan yang memang tidak normal. Selalunya pramatang ataupun satu lagi dia akan keluar di dalam satu bentuk dalam sarung, dia panggil collodion, dalam collodion baby. Dari situlah selalunya doktor akan diagnosekan baby ini mengidap ichthyosis. Dan daripada situ pula selalunya selepas seminggu kelahiran barulah dia akan didiagnosekan atas jenis dia. Sebab ichthyosis mempunyai 20 jenis.
Saya dikategorikan sebagai lamella, maknanya dia ada type-type dia, dan type yang paling kronik di dalam jenis-jenis ITiosis adalah Harlequin. Tetapi yang commonnya di Malaysia ni adalah lamella, vulgaris dan Harlequin, adalah 2-3 kes kat Malaysia. Di situ baru kita boleh kesan bayi ini mengidap ichthyosis. Sebab di sini dia ada konflik ichthyosis dan psoriasis. Saya rasa mungkin ramai publik mungkin kenal, mungkin ada saudara ataupun kawan-kawan rakan yang mengidap psoriasis. Tetapi bagi kami psoriasis ni adalah macam cousin lah dengan kami. Dia adalah rakan terdekat yang hampir-hampir seakan-akan sama dengan kami, tetapi sebenarnya kami berbeza. Sebab ichthyosis dia didiagnos semenjak lahir. Kalau psoriasis kemungkinan untuk mengidap je mungkin selepas 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun barulah dia didiagnos sebagai psoriasis. Di situ perbezaan kami. Jadi disebabkan saya merasakan bahawa kita tak boleh diagnose dari awal ataupun carrier sebahagian kita tidak dapat kena pasti. Di situlah saya sangat pentinglah ichthyosis ini perlukan satu bentuk kesedaran untuk masyarakat tahu, dan apabila ada ibu bapa yang mempunyai anak yang didiagnos sebagai ichthyosis, boleh faham bagaimana untuk menguruskan anak tersebut. Ya. Tapi masa tu tahun 70-an. Ya. Senang tak untuk diagnose keadaan ichthyosis ni atau masih mencabar lagi dari segi medical? Dari segi medical, okey. Saya sebenarnya apa yang saya diberitahu, saya adalah pengidap ichthyosis pertama yang didiagnos di dalam negeri Kedah. Sebab saya born pada tahun 1974. Dan saya masih menyimpan rekod kad kelahiran tu. Ada perkataan tertulis ichthyosis. Maknanya masa tu doktor belum terdapat lagi pakar dermatologi di Malaysia. Maknanya zaman pada tahun 70-an kita masih lagi doktor dermatologi itu masih lagi dari overseas lah. Jadi saya diberitahu oleh pihak hospital lah bahawa diorang mengatakan saya adalah yang pertama didiagnos sebagai ichthyosis. Di negeri Kedah. Di negeri Kedah pada tahun 1974. Sebab bagi orang, kebanyakan masyarakat yang terutama orang kampung lah, masa tu perkataan ichthyosis ni satu apa benda pun dia orang pun sendiri pun tak boleh faham. Bukan setakat tak boleh faham, doktor sendiri pun kadang-kadang tak boleh nak huraikan sebab dia sangat jarang. Sangat kelahiran memang sangat jarang lah. Sebab kalau ikut ratio kelahiran ichthyosis, dia sekurang-kurangnya adalah 40,000 untuk satu. Jadi apabila jadi terdapat pada zaman tu macam saya boleh didiagnos, tetapi untuk kaedah perubatan sangat terhad. Sangat-sangat terhad. Maknanya belum adalah macam sekarang kita kebanyakan suplemen sudah dikenal pasti. Tapi pada zaman saya tu hanya boleh dikenal pasti sebagai ichthyosis. Itu je. Belum ada cure. Tak ada ubat yang memang tak ada ubat yang boleh curekan ichthyosis. Tetapi kalau hari ini kita adalah rawatan yang boleh mengurangkan dan untuk menguruskan berbanding dengan zaman dahulu. Jadi saya terpaksa membesar di dalam satu keadaan yang doktor boleh cakap you ada penyakit ini, tapi you sendiri hiduplah. Nasiblah sebab Malaysia belum ada knowledge untuk menguruskan macam kami. Jadi kami maknanya kena sangat-sangat strong lah untuk survive. Jadi family saya sangat struggle selain daripada untuk menguruskan dari segi perubatan, selain daripada perubatan nak menguruskan daripada mental dan persepsi masyarakat pada zaman tu. Jadi apabila saya boleh membesar sampai hidup sampai zaman sekarang pun saya rasa sangat bertuah lah.
ibu bapa Firdaus masa tu it's very challenging for them then, sebab tak ada nasihat medical untuk bagaimana nak menguruskan simptom-simptom. Dia banyak faktor. Sebenarnya bukan setakat tiada nasihat, tetapi kemudahan. Bayangkan zaman 70-an. Jadi kalaulah macam kita nak berulang alik ke hospital pun susah, transport pun, yalah, kami bukanlah kita orang dekat bandar. Kalau orang dekat bandar okeylah, mungkin dekat hospital. Sebab kalau mengikut condition saya masa tu, seolah-olah macam, sebab saya tinggal dalam dalam ni lah, tabung, dalam balang lah masa tu kan, hampir 8 bulan. Jadi sebelum saya boleh dikeluarkan daripada balang tu pun 8 bulan ibu bapa saya terpaksa berulang alik dari rumah nak ke hospital. Jadi kos melibatkan dan selain daripada terpaksa berulang alik, doktor sendiri pun masih tercari-cari apakah ubat yang sepatutnya, yang patut diberi kepada pengidap macam saya. Jadi saya akan menjadi macam satu kajian hidup. Saya masa tu, dan di situ adalah pertembungan budaya lah. Pertembungan budaya perubatan konvensional dan perubatan tradisional. Dan saya adalah mangsa. Saya hanyalah menjadi bahan uji kaji. Itulah yang terjadi. Jadi saya membesar, saya yang saya faham masa tu, saya boleh faham lah apa itu sakit. Saya tahu sakit. Saya terpaksa menerima sebab saya tidak ada pilihan. Sebab kita masih kecil. Hari ini, minggu ini, mungkin saya terpaksa menerima rawatan di hospital. Adalah ubat-ubatan yang dibekalkan oleh doktor dan sebagainya. Krim, ada ubat ke apa, saya tak. Tapi kalau makan, kalau saya sakitlah. Dan seminggu lagi, biasa, ibu bapa mana yang tak sayangkan anak, dia akan berusaha untuk menyembuhkan anak dia. Jadi seminggu yang berikutnya pula, saya akan menerima kaedah rawatan tradisional. Adalah, biasalah, kalau rawatan tradisional ni berdasarkan, ialah ubat-ubatan kampung. Ada yang akar kayunya, ada yang minyaknya, ada yang bahannya, ada yang macam herbanya, macam-macam. Saya terpaksa menerima yang tu pula. Mungkin seminggu saya menerima kaedah tradisional. Jadi bayangkan, dari kehendak yang baik, saya faham. Sebab saya sudah dewasa sekarang, saya faham. Semua doktor dia nakkan yang baik. Semua ibu bapa nakkan anak dia menjadi sihat dan baik. Tetapi yang menanggungnya adalah saya. Kalau you bayangkan, seminggu saya terpaksa menanggung kesakitan melalui kaedah perubatan konvensional. Seminggu lagi saya terpaksa melalui kesakitan melalui kaedah tradisional. Itulah yang saya lalui sepanjang, sehingga saya rasa umur saya mungkin dah mencapai 7 ke 8 tahun, di mana saya sudah ada hak untuk menolak semua. Saya cakap, abah, mak, saya tak mau dah ini ubat, saya tak mau. Sebab saya rasa kadang-kadang ubat-ubat tu bukan membantu saya, dia lebih menyakitkan saya. Dan apabila semakin saya besar, rupanya baru kita pengetahuan mengenai ichthyosis itu lebih jelas. Maknanya lebih ramai doktor-doktor pakar dermatologi ini boleh menerangkan kepada kami mengenai fakta sebenar ichthyosis. Rupanya ichthyosis ni adalah satu penyakit yang bukan memerlukan ubat. Dia adalah memerlukan pengurusan yang tepat. Itu pengurusan yang tepat. Saya sebagai contoh, saya nak bagi, kami memerlukan kelembapan yang tinggi. Bukan ubat-ubat steroid yang kuat. Sebab kulit memang sangat dry. Sangat kering. Apa yang saya faham, apabila you mengidap ichthyosis, kadar kelajuan kita punya penghasilan sel kulit adalah 24 kali ganda laju daripada yang normal. Itu yang menyebabkan kulit kami bersisik dan nampak tebal.
Sebab kalau normal, dia dalam masa 24 jam, penghasilan dia akan maknanya menghilang melalui apabila kita mandi, cuci dan sebagainya. Tetapi apabila kami punya speeding penghasilan untuk kulit itu terlalu laju, maknanya dia menghasilkan bentuk yang sekarang. Jadi selain daripada itu, apabila kita mendapat maklumat rupanya benda-benda ni adalah genetik. Ini adalah genetik. Maknanya etosis ni dia perlukan pengurusan yang natural, yang sesuai dengan dia. Itu saja. Sebab macam kami, yang kata tak tahan panas. Bukan tak boleh tahan panas. Tapi memang tak boleh tahan. Normal orang, kalau normal maybe you boleh duduk dekat panas dalam 20 minit. Kami mungkin 5 minit. Tetapi untuk cover balik, kami hampir sejam baru kami boleh sejuk. Tapi kalau normal people, dia berpeluh. Jadi dalam masa 5 minit selepas dia panas, dia berpeluh, okey. Jadi di sini kalau kita nak bandingkan dengan cerita otomotif, maknanya kami ni adalah model Volkswagen Beetle lah. Dia tak ada radiator. Tetapi dia boleh survive walaupun bandingkan dengan kereta lain yang ada radiator. Jadi di situ saya belajar konsep bagaimana nak menguruskan diri saya sendiri. Jadi apabila kita faham diri kita sendiri, baru kita boleh memahamkan orang lain bagaimana nak menguruskan pengidap ichthyosis dari sudut pengidap sendiri. Sebab doktor dia hanya memberi pandangan bagaimana nak menguruskan pengidap dari sudut pandang sebagai seorang doktor. Tetapi beliau tidak mengalami penyakit itu. Beliau hanya faham ini ubat boleh hilangkan ini. Tak. Sebab dia ada, sebagi saya dalam rare disease ni, dalam penyakit-penyakit jarang jumpa ni, dia agak lain daripada penyakit konvensional. Yang penting adalah pengalaman. Jadi sekarang saya gabungkan perkara ni, kita share dengan doktor supaya kita boleh menghasilkan satu kaedah yang lebih tepat bagaimana nak menguruskan kelahiran pengidap ichthyosis yang akan datang. So, boleh tak Firdaus menjelaskan sebenarnya kesan ichthyosis kepada kulit dari segi fizikal ni? Maybe I know Firdaus, you already mentioned ada bersisip, but maybe you can start from the beginning again. How does it affect your skin? And what is the sensation? Berasa sakit atau... Ichthyosis ni dia macam ni. Dia, perkataan dia adalah berasal daripada perkataan Greek ichthyo. Ichthyo ni bermaksud sisik ikan. Jadi base dia adalah sisik. Sebab daripada penghasilan kulit yang berlebihan tu, dia menghasilkan sisik. Jadi berkeping, dia tak boleh berpeluh. Sebab dia apabila kecepatan sel kulit tu dia telah menutup ruang-ruang liang-liang rumah tersebut. Itu ciri-ciri dia. Dalam 20 jenis tadi ini, yang saya ceritakan ini adalah sayalah kategori lamella. Dia ada lagi 2-3 jenis, tetapi yang common ataupun basicnya itulah, dia mesti bersisik. Dia bersisik dan bersifat kering, dan dia mudah apabila dia terkena panas, dia mudah kulit kita boleh macam sendiri luka lah. Dia boleh pecah sendiri, dia crack sebab kering. So jadi apabila di situ pengurusan yang penting untuk kering ni adalah moisturizer, pelembap. Itu yang paling penting. Kesakitan apabila ni, you bayangkan macam ni lah, kita orang luka sikit pun dah sakit. Jadi bayangkan kami, memang lagilah sakit. Selain daripada itu, apabila kita punya kulit ni, ichthyosis ni, saya yang paling ciri dia, pengurusan yang paling kritikal adalah bermula daripada semenjak lahir sehingga umur sekurang-kurangnya 5 tahun. Itu adalah dia punya waktu kritikal. Kalau kita silap menguruskan masa tu, saya bagi contoh, kalaulah ada ibu bapa yang mengidap tapi dia takut nak sentuh anak dia, dia takut cedera dan sebagainya, itu sangat-sangat silap. Sebab kita perlu menggerakkan selalu muscle dia. Sebab kita kena race dengan kulit tersebut.
Kalau kita biarkan kulit tu menang, dia akan kontrol you punya sendi. Dia nanti you punya jari-jari takkan boleh bergerak. Jadi Macam stiff. ya, dia akan stiff. Ya, betul. Dia akan stiff dan dia akan menyebabkan you punya jari-jari semua akan melekat. You punya sendi tak boleh bergerak. Sebab itu adalah pembentukan awal. Jadi fasa yang paling kritikal adalah 1 hingga ke 5. Saya selalu tekankan kepada ibu bapa yang mengidap, yang anak-anak yang mengidap ni, ini adalah masa untuk race. You jangan relax. You jangan takut dan you jangan relax. You pastikan anak you selalu move. You pastikan dia punya selalu lembab. You pastikan selalu lotion. You buatlah apa pun. But is it safe for children to still play at that age? Kalau terluka macam mana? Terluka pun itu normal. Sebenarnya terluka itu normal. Untuk yang baby normal pun biasa jatuh luka. Kami pun sama luka. Tetapi kami kalau terluka, kami kulit banyak. Kadang-kadang macam itulah saya cakap. Kita jangan takut. Orang lain kulit dia orang sikit, tu pun takut. Kita banyak. Jadi kalau luka biar. Yang penting jangan ingat luka. Yang penting kalau kita tak race dengan kulit, kita akan kalah. Bila kita kalah dengan kulit, dia akan mengibatkan kita punya impact itu panjang. Itu yang jadi. Dan banyak kes, dan benda tu sebenarnya terjadi kepada diri saya sendirilah. Mungkin tengok tangan saya ni okey, tapi sebenarnya saya pun ada own masalah saya sendirilah. Saya kaki saya memang tak normal lah. Tapi still boleh berjalan. Nasib baik saya masih berjalan. Tapi kalau dulu, kalau saya, maknanya kita macam ambil, sebab dia ada tau, macam ini macam budaya lah. Semua bangsa menguruskan anak tak sama. Malay lain, Chinese lain, Indian lain tau. Apabila dapatnya anak itu, sebab ini apa yang saya perhatikan. Budaya untuk anak-anak itu, kalau yang Melayu lain, Chinese lain, Indian lain. Setengah dia suka macam, bila dapat anak yang macam kami, you jangan keluar rumah. Kita kena letakkan anak ni diam-diam dalam rumah. Jangan bagi tahu orang nampak. Nanti susah. Pun ada yang macam kes macam tu. Itu berasal dari perasaan takut atau mungkin malu? Ya, saya rasa takut dan malu ni dia ada persamaan dan ada perbezaan lah. Setengah orang dia takut untuk macam nak melindungi, tetapi setengah orang dia sebenarnya dia malu anak dia ini macam, sebab kita masih lagi, kalau macam zaman dahulu lah, dia masih ada lagi tanggapan orang-orang. Kalau Chinese, dia orang adalah dia punya cara kan, macam suai lah, apa semua lah. Kalau Melayu ni dia macam ada kifarah. Kalau India saya tak tahulah. Jadi macam tu lah. Tapi yang jadi mangsa itu adalah anak-anak tersebut lah. Sebab sebenarnya ada penjelasan. Kalau dahulu saya rasa okey. Sebab kita bandingkan zaman dahulu, memang tiada benda-benda ni. Media masih tertutup. Kami dulu, sebab kalau sebelum wujudnya kami, sebab saya juga adalah pengasas untuk Pertubuhan Kebajikan Pesakit Ichthyosis Negeri Kedah. Sebelum kami wujud, memang stigma untuk mengidap ichthyosis macam ni lah. Kalau keluar saja berita mengenai ichthyosis, mesti budak bersisik, ular. Kalau Melayu dia popular dalam kaedah kenan. Maknanya kenan ni contoh macam ada parent dia ada pukul lah, something lah, ular ke ikan ke apa. Jadi anaknya akan jadi macam tu. Kalau Chinese dia adalah dia punya kepercayaan. Dahulu you punya ni ada you buat silap apa kan. Dia macam tu lah. Tapi okey, sekarang media sekarang dah lain. Medium sudah terbuka sangat luas. Jadi sekarang apa-apa pun di ujung jari. You Google, you just type ICHTHYOSIS, semua sudah. So you can cari sendiri, research apa semua. So saya rasa untuk ke depan, maybe future kami dengan sokongan audience mungkin lebih baiklah. Apakah ciri-ciri lain
fizikal, sebab mata juga ada simptom kan? Ya, memang kami salah satu ciri yang macam sebagai kami punya identiti lah untuk ichthyosis. Kalau macam saya cakap tadi, ichthyosis dengan psoriasis adalah cousin. Tetapi yang paling nampakkan identiti jelas itu adalah pengidap ichthyosis adalah mata. Kebanyakan kami mata kami ni tak boleh pejam, tak boleh rapat. Jadi luckily lah for saya lah, untuk saya boleh survive sampai umur 52, mata saya masih boleh melihat. Sebab dalam kebanyakan kes kami ichthyosis, selalunya diorang untuk mata tak boleh survive sampai umur 10 ke 20 tahun. Sebab memang mata kami tak boleh rapat. Kami tidur pun dalam satu keadaan yang mata masih terbuka. Jadi mata kami cepat kering, cepat terdedah kena angin. Jadi itu antara ciri-ciri yang utama lah. Di situ pun melibatkan kos yang agak tinggi lah. Kami memerlukan artificial eye drop, semua macam tu. Kami juga terpaksa bertarung untuk mendapatkan hak sebagai orang yang layak bekerja di tempat yang sepatutnya. Itu pun saya rasa melibatkan spending. Sebab di situ maknanya chances kami untuk menjana pendapatan untuk hidup agak kurang, agak terbatas ruang, maknanya kami kurang diberi peluang. Firdaus pernah menghadapi diskriminasi dari segi pekerjaan? Sangat-sangat pernah. Bukan pernah, sangat-sangat pernah dan selalu pun. Ya. Tetapi cuma macam saya cakap tadilah, saya bertuah sebab saya bekerja di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Mungkin itu adalah faktor dalaman. Mungkin saya pun membesar sebagai anak kepada seorang pekerja. Jadi di situ mungkin kelebihan itulah. Jadi saya dapat bekerja dan alhamdulillah baik, saya boleh buat apa yang sepatutnya, apa yang diberi. Tetapi sebenarnya realiti di luar untuk pengidap ichthyosis sangat berbeza. Saya bagi contoh satu je lah. Kalaulah kita masuk walk-in interview, melalui resume mungkin cantik apa semua, kalau tidak disertakan dengan gambar. Jadi mungkin kita tersenarai sebagai akan interview. Tetapi apabila kita sampai saja ke tempat interview, kalau 10 orang yang datang, kita orang yang pertama ke salah seorang, confirm tak dapat. Sebab first impression orang akan tengok, boleh ke dia orang ini buat kerja. Jadi masyarakat rasa tidak faham bagaimana nak menempatkan kami dan nak menerima pengidap ichthyosis, sebab ini adalah melibatkan kulit. Bila melibatkan kulit, pandangan, first impression kita dekat pengidap macam kami ni, apa ni? Jadi kecuali sebab pengalaman saya, kalau walaupun kita seorang yang menghadiri interview tersebut, belum tentu lagi dapat. Dan saya pernah didiskriminasi lah. Masa tu saya baru lepas SPM. Saya pernah bekerja, inilah saya rasa inilah pekerjaan pertama saya yang sangat sesuai dengan kami, sebagai pencuci kereta. Itu je, bukanlah profesional pun cuci kereta, sebab boleh bermain dengan air kan, jadi lembab, sangat sesuai, sangat bagi saya sangat okey. Dah cukup lah untuk mencari, untuk sedikit membantu kehidupan. Tetapi saya bekerja situ tak sampai seminggu, tiba-tiba diberitahu oleh majikan, kamu besok tak payah datang kerja lah. Saya cakap, kenapa bos? Saya tak boleh buat kerja ke? Saya ada buat silap ke? Ada saya bagi pecahkan kereta siapa-siapa ke? Tak. Orang tak boleh tengok. Orang takut. Dia kata nanti kamu masuk kereta orang ni, nanti dia orang takut, nanti berjangkit dekat dia orang. Saya terpaksa terima lah. Maknanya itu, baru di situ saya sedar, maknanya diskriminasi dalam bidang pekerjaan. Walaupun sebenarnya itu pekerjaan yang paling sesuai dengan kami, tapi itu pun tidak dapat diterima oleh masyarakat. Tapi itu cerita yang 30 tahun dululah.
Tapi sekarang saya rasa mungkin dah agak berbeza lah. Dari pengalaman Firdaus, suruh Pekim, suruh persatuan, berjumpa dengan pengidap lain, diskriminasi ni masih berlaku tak persepsi masyarakat hari ini? Saya rasa masih berlaku, tetapi dalam senyap. Maknanya kadang-kadang pengalaman kita boleh menolak dalam senyum. Itu normal. Maknanya dia dalam senyum dia menolak. Maknanya diskriminasi itu masih berlaku, tetapi dalam satu keadaan yang sangat baik. Macam tu. Dia orang tak macam zaman saya yang saya ceritakan tadi. Agak kasar. Sebab saya masih melihat kebanyakan pengidap-pengidap kami masih lagi tercari-cari. Kawan-kawan saya pun ramai yang mempunyai kelayakan akademik yang baik, tetapi tidak dapat peluang yang sewajarnya. Sebab tu saya kata maknanya diskriminasi secara senyap itu masih berjalan. It's worse, isn't it? Ya. Kita kena terima sajalah. Itu maybe our fate lah. So tapi kita saya juga tak pernah menolak bahawa bukan semua orang baik dan bukan semua orang tak baik. Masih ramai yang baik di luar sana. Jadi kita kena, yang penting kita survive, dan maybe someday kita ada sinar. Apabila Firdaus membesar, as a child, going to school, doing childhood activities, what was the effect of having ichthyosis? Was there anything you couldn't do, or you can do but you just do it differently, or you modify? Ya, banyak benda yang sebenarnya kami tidak boleh laku. Kita tak boleh lakukan. Sebagai contoh, macam outdoor lah, especially outdoor. Kita tak boleh panas lama. Jadi aktiviti lain kita minat, tetapi dia agak terhad. Sekarang berbanding dengan dahulu, jadi saya memang terhad. Dari segi aktiviti co-curriculum boleh dikatakan saya tak buat lah. Tetapi ada banyak benda-benda lain yang boleh dibuat. Jadi di situ pentingnya bahawa dalam pendidikan, di faktor cikgu, faktor institusi sekolah itu sendiri yang dia boleh beri peluang yang sesuai dengan ichthyosis. Itulah peranan kami sekarang. Berdasarkan pengalaman kami, selalunya kami akan bersamalah dengan pihak pengurusan sekolah untuk kenal pasti apa yang sepatutnya boleh untuk dia, apa sepatutnya yang tidak boleh. Sebab selain daripada aktiviti dan kegiatan di peringkat childhood, di peringkat sekolah adalah engagement ataupun maknanya dengan rakan-rakan. Itu yang penting. Kadang-kadang kanak-kanak ini dia baik, dia ikhlas, dia okey. Jadi kalau dia tak suka, dia terus cakap. Kalau dia tengok first impression mula, dia akan cakap, mak, itu apa, itu hantu. Dia akan cakap straight forward. Tetapi dalam fasa masa yang sama, selalunya kanak-kanak ni dia akan ambil dalam 3-4 week only. Dia dah boleh baik. Dan dia akan terus boleh berkawan. Yang menjadi masalah sekarang ni, dan banyak kes kami hadapi, adalah parent. Satu pihak, parent yang terlalu macam bila anak je mengidap, dia terlalu kontrol. Dan ada satu lagi pihak parent yang anak dia share the room dengan ichthyosis. Dia akan cakap, jangan kawan dengan ni, tak boleh. Dan ada kes yang dia sanggup tukar anak di sekolah, ditukarkan anak dia dari kelas lain dan sebagainya. Macam saya tadi, diskriminasi dalam senyuman tadi. Kalau jumpa, okey je macamnya. Tapi sebenarnya dalam diam-diam dia dah tukar. Dia tak nak anak dia bercampur dengan anak ichthyosis ni. Sedangkan tak ada efek pun. Tak pernah lagi, macam saya cakap tadi, belum pernah ada kes contagious daripada ichthyosis. So apabila boleh engage dengan masyarakat, dengan orang ramai untuk
increase their awareness and their education, do you find that their attitudes change, that they understand and that they have a different perception now? Ya, memang. Yang tu saya sangat bersetuju. Memang apabila gerakan-gerakan ni dimulakan oleh kami, walaupun kecil, tetapi kita boleh nampak, kami boleh nampak impak-impak itu. Sebab penerimaan orang apabila dia mendapat fakta yang tepat agak lain. Sekarang ni okey, dah ramai yang faham, dan saya sangat berterima kasih apabila, sebab saya pernah terdengar perbualan satu family, dia orang duduk sebelah lain lah, meja lain, anak dia cakap, mak, itu tengok itu pakcik tu. Lepas tu mak dia cakap, itu pakcik tu dia sakit, nama dia ichthyosis. Sakit saya ni tak apa, adik, dia ni tak berjangkit. Di situ saya rasa sangat-sangat terharu, dan saya bangun, saya pergi dekat akak tersebut, saya ucapkan terima kasih akak, sebab akak sudi berkongsi satu fakta yang sangat baik dan tepat dengan anak. Sebab itu akan bersambung. Bagi saya dia akan bersambung. Apabila anak tersebut mendapat fakta yang tepat, dia akan menyampaikan fakta yang tepat juga kepada kawan dia. Berbeza apabila kalau satu keluarga yang dia punya dah tak nak bertanya, tetapi menyampaikan fakta yang salah. Dan itu yang ramai. Saya boleh bagi contoh. Tu jaga, selalu dia orang akan gunakan ichthyosis ni sebagai figura untuk macam nak menakut-nakutkan anak. Betul. Itu yang paling common jadi. Selalu dengar kat telinga kami. Tak kiralah dekat mana-mana, dekat public pergilah. Nanti pakcik tu ambil. Nanti mama bagi dekat pakcik tu. Jadi macam pakcik tu. Jadi di situ dia tak ada penjelasan pun dekat anak. Jadi dia orang gunakan kami subjek ichthyosis ni sebagai subjek untuk menakut-nakutkan anak. Jadi fakta tersebut akan disambung. Maknanya contagious lah. Sepatutnya penyakit kami itu tak contagious, tak berjangkit, tetapi yang normal tu pula yang berjangkit. Betul. Faham? Yang berjangkit, dia berjangkitkan satu fakta yang salah. Daripada dia mewariskan fakta yang salah kepada anak dia. So di situ kesedaran untuk kami, maknanya kami perlu berjuang. Bukanlah perjuangan untuk berperang, tetapi sekurangnya kami mencari satu ruang untuk berkongsi. Sebagai contoh hari inilah, sebab tu saya mewakili seluruh komuniti ichthyosis di Malaysia mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat pada pihak BFM sebab sudi untuk memberi ruang untuk kami berkongsi sedikit apa sebenarnya kami. Sebenarnya untuk kita pun, we are the ones who are learning from you. I also want to ask you about, earlier you talked about dari segi cost, financial. How much is it for all the creams and lotions and cara-cara untuk pengurusan? Actually, how much does it cost? Including kalau kena pergi hospital, ulang balik, semua tu cost kan? Ya, betul. Okay, saya bagi example yang paling senang lah. You macam you pilih bilik hotel lah. You boleh nak deluxe room ke, you nak expensive ke, semua. Tetapi basic need for hotel apa? Accommodation. Maknanya untuk tidur, untuk bermalam. Samalah dengan ichthyosis. The basic need untuk ichthyosis adalah moisturizer. Macam saya cakap tadi, kalau yang paling basic, maknanya kami ni kalau daripada orang yang biasa macam saya dulu orang kampung, basic ni kami apa? Yalah air paip je lah. Maknanya saya rawatan saya dulu, mungkin saya ingat arwah bapa mak saya letakkan saya dalam besen je, rendam saya, okey lah. Sebab itu yang kami mampu sebagai orang kampung, orang yang yalah pendapatan apalah sangat. Tetapi dia ada satu treatment yang membolehkan you pakai krim mahal-mahal. Itu you boleh ambil suplemen, you boleh apply. Macam contoh kita ambil macam olive oil, you pun tahu berapa harga dia. Sebab kami punya pengurusan bukan once a week, bukan once a month,
every day, every minute, every second. Jadi di situlah kos kami yang menjadi tinggi. Jadi apabila you tanya how much cost, saya tak boleh bercerita how much. Depend what package you want. Basic ke premium? Ya, jadi basic ke premium. Tetapi paling kurang saya rasa 5 ke 6K sebulan. Senang-senangnya mesti. Itu yang basic je. Maknanya kami pakai Aqueous Cream yang dalam 500 gram. 500 gram tu dalam RM50. Itu pun 500 gram RM50. Kita boleh guna dalam paling tinggi dalam 3 hari. 3 hari. Jadi you boleh calculate lah. Itu baru satu. Itu baru satu untuk moisturizer. Belum lagi melibatkan yang lain-lain. So, jadi saya lebih tekankan kepada maknanya how to survive. Maknanya you kena faham lah you punya basic. Itulah. Jadi kita tak ada satu harga yang tepat lah. Tapi there are other medical needs that you have probably, because you will also face other issues just like anyone else. Perhaps you might have diabetes, perhaps you might have heart disease like anyone else, kan? So all of that will also add to your... Can people with ichthyosis beli insurance medical tak? Saya rasa saya pernah beli, tetapi bila ada satu kes claim lah. Maknanya insurans ni saya rasa dia berkait dengan claim. Masa you beli, apa saja dia insurans cakap boleh, tapi apabila mau claim, di sini dia ada clash dah. Rupanya ichthyosis ni kalau didiagnoskan dengan ichthyosis, rupanya akan di reject. Itu pun satu sebab. Macam kalau kita macam ada diabetes kan, insurans tak boleh. Sama juga. Sudah ada penyakit pre-existing kan? So itu susah lah. Susah memang. Sebab selain daripada insurans, satu lagi yang common untuk kami adalah dari segi banking. Sebab kami punya thumbprint tak boleh. Kami tak ada thumbprint. So dari segi untuk menggunakan thumbprint agak masalah dekat kami. So bagaimana untuk mengatasi? Untuk hari ini, mungkin setakat hari ini ialah kami cuma ada kemudahan daripada JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Dia mengeluarkan satu dokumen lah, support dokumen. Dia menyatakan kami ini tidak mempunyai thumbprint apa sebagainya, macam itulah. Tapi for the banking saya juga agak rumit. Memang sangat-sangat rumit. Kita tak realise kan? For us, we take it for granted. Bagaimanakah ichthyosis menjejaskan jangka hayat? Sebab Encik Firdaus kata untuk sendiri sudah sampai tahun 52 tahun. Actually it's quite rare. Untuk jangka hayat ni, apa yang saya faham dalam kategori ichthyosis. Di Malaysia kita ada 6 pengidap Harlequin ichthyosis. Untuk knowledge semua lah, Harlequin ichthyosis ni adalah satu kategori yang paling kronik di dalam dia punya kategori for ichthyosis. Yang kalau audience boleh Google, hari ini dalam dunia hanya terdapat 36 orang pengidap Harlequin ichthyosis yang survive. Yang paling the oldest umur dia 36 tahun dekat UK, dan Malaysia ada 6 daripada 36 pengidap Harlequin ichthyosis di seluruh dunia. Diorang ni jangka hayat diorang memang sangat, nak kata singkat pun depend lah. Tapi the highest record sekarang dipegang
oleh seorang pengidap di UK umur 36 tahun. Yang di Malaysia yang paling sekarang ni yang sulung tu saya rasa umur dah 13 tahun. 13 tahun. Itulah. Apakah perbezaan Harlequin dengan Lamela. jenis lain? Ya, dia macam mana, saya pun yang tu saya rasa sepatutnya dijelaskan oleh pakar dermatologi lah. Tapi apa yang saya boleh share, dia punya bentuk kulit dia lain. Itulah ciri-ciri dia. Kalau lamela dia agak nipis, kalau Harlequin tu dia agak tebal, dia punya macam crack tu pun dia agak berbeza lah. Sebab semasa didiagnose, semasa born, memang di situ dah nampak perbezaan. Saya nak dari segi more daripada yang tu, saya rasa kena refer dekat kita punya pakar lah. Saya faham. Tapi Pekim, Persatuan Ichthyosis kita di sini, Encik Firdaus pernah tolong 2 orang anak dengan Harlequin ichthyosis. Boleh tak ceritakan sikit? Sebenarnya bukan 2 lah. Fakta yang sebenarnya kita dah tolong 4 ni maknanya apabila kalau audien ingat, sebenarnya dia ada pernah viral pada tahun 2006, tak silap saya dulu, satu case newborn baby in Mecca. So viral, worldwide viral lah, melalui YouTube dan sebagainya. Tapi dia newborn baby tu cannot survive lah. Sangat-sangat rare. Saya sendiri pun takut tengok, terkejut. Saya pun tak pernah tengok macam tu. Dan saya study, ini dia orang panggil Harlequin ichthyosis. So selepas pada itu, tiba-tiba dekat Malaysia ada doktor hubungi saya, Cik Firdaus, ada satu kelahiran, ini Harlequin. You boleh datang, you tengok. Saya sendiri pun memang pergi. Masa tu dia dah umur 4 tahun. Kelahiran tu daripada Johor. Nama dia Damia. Saya pun terkejut sebab yalah, walaupun saya membesar sebagai ichthyosis man, tapi yang that type saya sendiri tak pernah tengok. Ya, memang luar biasa lah. Memang lain. Memang takut lah. Memang saya sendiri pun takut tengok dia. Dan saya tanya dekat mak dia, dia kata anak dia sekarang sudah 4 tahun. Bila saya check Google, ini memang rare lah. Jadi dari situ saya selalu, memang saya sangat rapat dengan dia punya parent, sebab saya sendiri pun macam nak belajar how to manage yang macam ni, sebab kita pun belum ada kes macam tu. Cara manage berlainan. Ya, dia nak hampir lah, sebab doktor sendiri pun masa tu ialah belum pernah ada kes. Jadi dia orang pun ambil saya punya opinion. Bagaimana saya pun try the best lah. Jadi kita macam compare apa yang kita lalui. Okay. So apa yang guide yang saya bagi itu maknanya banyak membantu dan dia boleh survive. Jadi di situ doktor nampak satu pendekatan ni agak positif lah. Jadi maknanya macam metod yang digunakan pakai oleh kami, kategori lamela, Bulgari semua mungkin boleh digunakan pakai untuk kategori tersebut. So dia punya anak pun sekarang dah 13 tahun. Selepas selang daripada 4 tahun tersebut, kita dapat lagi kelahiran baru di Kedah. Jadi agak dekat dengan saya punya rumah lah. Dalam sejam saya boleh sampai. Jadi di situ kami membantu, kami ambil kaedah yang sama, kami uruskan pembesaran ni, dan sampai sekarang dia boleh survive. So jadi di sini kita sudah dekat Malaysia, kita sudah ada 6 kelahiran ataupun Harlequin ichthyosis case yang survive. So kalau ikut pakar-pakar dermatologi, dia mengatakan maknanya ini satu kes yang agak rare lah, sebab dekat UK sendiri pun hanya ada 1 orang yang boleh survive. So Malaysia boleh menjadi pembelajaran kepada Malaysia boleh memberi, sebab di sini metod yang
dermatologi rasakan yang terbaik adalah maknanya kita pengidap care for each other. Maknanya family pun dia orang mesti support each other dan macam share dia punya pengalaman lah, share dia punya method macam mana. Okey, dan kami memang ada satu group dan selalu kami berkumpul lah setahun. Kalau family day kami akan gather dalam group WhatsApp kami akan cerita, hari ni anak you jadi macam ni, apa you buat, you try ni. Okey, so dari situ kita gather dan as a team dengan dengan pakar-pakar derm dan sebagainya. Jadi banyak kesan-kesan positif hasil daripada kita punya group, daripada maknanya method yang kita saling bantu-membantu as a family. Itu melalui PEKIM kan? Yeah. Can you talk a little bit about bagaimana Firdaus mengasaskan PEKIM? Okey, saya mengasaskan PEKIM ni bermula sebenarnya diinspirasikan pada tahun kita dah 15 tahun. Kita bermula pada tahun 2011. Masa tu ada satu kes di Baling, daerah Baling, Kedah. Sangat disensasikan. Dia ni mendapat perhatian media dan mendapat perhatian khusus First Lady of Malaysia at the time. Saya tak nak sebut lah siapa, only cukup at the time the First Lady. Jadi di situ saya terfikir, sampai bila kami harus dieksploitasikan untuk kepentingan. Sebab yang kata dieksploitasikan untuk kepentingan. As a first lady, you have a money, you have a power, you have everything. Kalau you nak bantu. Tapi apa yang saya lihat, setelah disensasikan, setelah keluarnya gambar-gambar yang mempopularkan kanak-kanak tersebut, masih di rumah dia, masih macam tu dan tak sembuh. Sebab saya sebagai pengidap, saya dah lalu. Saya tahu pengidap itu tidak akan sembuh walaupun kamu telah didodoi, dibelai oleh First Lady of Malaysia. Yang penting bukan picture yang penuh dekat newspaper. Yang penting adalah kita faham apa yang patut untuk membantu perjalanan pengidap ichthyosis tersebut. Dan sekarang pengidap tersebut, masa tu dia baru berusia 5 tahun. Hari ini dia sudah berada di IPG, Institut Perguruan Guru. Ya, dan dia skor strike 9A SPM. Ya. Itu adalah hasil daripada gabungan kami, daripada pembentukan Pertubuhan Kebajikan Ichthyosis di Kedah masa tu. Itulah yang saya perjuangkan. Saya tak nak kita disensasikan. You faham? Ya? Dan hari ni that First Lady pun dah sorry to say lah. We know what happened. So the awareness that you can create is very important. Education for the families to help them to know what to do. Education for masyarakat juga penting. Tapi yang saya rasa yang paling valuable, yang paling berharga tu peer support kan. Tiada orang lain akan memahami pengalaman pengidap selain pengidap dan family dia kan? Memang faktor yang paling kuat untuk pengidap adalah first sekali adalah family. Kalau family pun reject, bagaimana dia nak hidup? Sebab kita macam maknanya the institution begin from family. Sebuah nation tu pun terbentuk daripada family. Jadi kalau awareness tu kita create daripada family lah dia akan spread untuk society. Daripada society dia akan spread untuk nation. Sebab itulah
kita dalam PEKIM ni kita memang mengutamakan first yang kami utamakan adalah family lah. Family bonding. Saya menekankan konsep family bonding dalam kami. Setengah persatuan dia lebih utamakan ahli. Mesti kita nak ramai. Kita tak, sebab kita tak ramai. Tapi kami ada. Berapa ahli dalam PEKIM? Kita tidak berkonsepkan ahli. Ya, kita tidak berkonsepkan ahli sebab kita adalah berkonsepkan caregivers. Jadi bagi saya, sesiapa sahaja yang mengidap ichthyosis, dia adalah ahli. Tak kira nation. Kami tak kira Melayu, Chinese, India. Dan memang kita dah locate sampai hari ni di Malaysia kita ada, tapi majority kita adalah Melayu lah. Yang second kita ada juga Chinese, kita juga ada Indian, kita ada Bajau, kita ada orang Iban. Itu sebab kami, the nation for kami adalah ichthyosis. We share the same problem. Apakah yang paling diperlukan oleh ibu bapa apabila anak mereka didiagnose menghadapi ichthyosis? What do they need the most? The most knowledge. The key point, the key word bagi saya adalah knowledge. Knowledge how to manage. Medicine is second. Sebab apa saya kata medicine is second? Sebab sampai hari ini kita belum ada cure. Maknanya di peringkat WHO sendiri pun belum ada satu medicine yang okay, you take this pill, ichthyosis will be cured. Tak ada lagi. So jangan cari medicine, cari management. Belajar how to manage your child. Itu yang paling penting. Sebab menguruskan you punya child ni, dia ada dua stage. Satu stage untuk medicine, satu stage untuk mental. Jadi apabila you sudah faham dua perkara tersebut, baru you boleh combinekan untuk dia punya survive. Apakah yang penting dari segi mental? Yang paling penting dari segi mental, firstly, you kena bagi dia accept. Dia faham apa itu ichthyosis dan dia kena accept dia sebagai ichthyosis. You jangan fight dengan dia. You fight hanya untuk you own right. Tapi you jangan fight dengan ichthyosis. Maksud saya tadi, you jangan try, ini ubat I try, I kalau makan ini I akan secantik Siti Nurhaliza. No, tidak mungkin. Jadi you jangan terpedaya dengan semua janji-janji manis orang lain. Sebab orang yang nak menjual ubat, dia mempunyai 1000 janji manis. Maknanya apabila you faham, you can accept, you terima you sebagai ichthyosis, barulah kita boleh hidup sebagai ichthyosis dan kita faham apa hak kita sebagai manusia. I guess kita nak wrap up. Keadaan yang affect kulit, skin condition, sometimes ada dua segi kan. Orang ramai tidak sedar bahawa dia bukan sahaja skin, dia juga menjejaskan kesihatan, dia ada ada impact kepada aktiviti harian juga. So sama dengan ichthyosis juga kan, dia bukan sahaja kulit saya penampilan sedemikian, dari segi fizikal dan mental juga ada kesan kan. Memang sebab kulit adalah the biggest organ. Kalau kita study yang basic pun, doktor pun akan cakap organ terbesar manusia adalah kulit. Tetapi walaupun dia dikategorikan sebagai organ terbesar, tetapi kita sebagai biasa ni kita memandang yang lain itulah organ. Kita memandang heart, lung lah, semua ni. Itulah organ. Tapi apabila berbicara mengenai kulit, kita kurang. Tapi sebenarnya inilah organ terbesar kita. Jadi di sini kami pun memang menghadapi agak masalah lah. Kadang-kadang sebagai contoh, kami dalam
untuk cut OKU cut. Jadi doktor kadang-kadang dia orang tak nak melayakkan kami nak dapatkan OKU. You mesti you kena physical you macam organ, you tak ada tangan, you tak ada kaki apa semua. Jadi dia orang tengok kami macam ni, you okay? No, kami tak okay sebab kita bukan acne. Kalau acne okey lah, 1 minggu yang makan hilang. Ini kami punya organ kulit seluruh sepanjang hayat kami hidup ini. Di situ banyak clash. Jadi maknanya macam you cakap tadi, dia melibatkan kesihatan, pandangan dan sebagainya. Jadi dari segi kulit itulah, dan industri menjadi kulit pula jadi satu industri. You mau cantik, you mau skin soft, you kena beli saya punya krim mahal. Itu. Dan kami pun kadang-kadang kita pun faham. Ramai orang tak yang terpedaya dengan janji-janji sebegitu. Ya, ramai. Sebab kalau dari segi sudut ichthyosis lah, dari sudut ichthyosis memang siapa tak nak cantik, mesti nak cantik. Jadi terpedaya dari segi duit ringgit, bagi saya satu bukan masalah yang besar lah, itu tak kisah. Yang saya takutkan adalah dari kesan kesihatan. Itu yang paling kami takutkan. Selalu saya tekankanlah dekat parent, kalau ada apa saja suplemen dan sebagainya, apa pun tak payahlah, refer baliklah dekat kita punya specialist lah. Derm, untuk yang derm ni dia lebih faham apa dia punya bahan dan sebagainya. The other problem with skin condition is yang macam Firdaus sudah menceritakan, persepsi orang hanya melihat kulit sahaja, tidak memandang keseluruhan dan keperluan Firdaus above, beyond your skin, right? Betul. Itu bagi saya itu satu normal lah, sebab kita memandang apa-apa pun first impression kita akan melihat apa yang kita nampak, lainnya face, kulit, itulah yang kita nampak. Dan di situ dia punya impact ni, first impression orang, dia akan memberi kesan terhadap masyarakat masyarakat sama ada hendak menerima ataupun tidak. Sebab bukan semua masyarakat yang macam saya cakap tadi yang boleh mempunyai ataupun mempunyai sikap ingin bertanya, ingin share. Setengah orang dia tak nak share dan dia lebih suka judgement. Itu yang terjadi hari ini. Kita mempunyai lebih ramai yang judgement daripada yang nak share. Jadi saya haraplah kalau boleh, saya lebih prefer, kita sangat suka kalau orang-orang yang suka ask, you kenapa? Kita lebih senang share. Yang kita tak boleh nak, kita nak boleh control, kita nak apa, dia tak pernah tanya kita, tak pernah apa, terus judgement. Ini macam ni. Itu nasib lah. Tapi dalam kehidupan Firdaus, there are people who have looked beyond your skin, right? Memang ada isteri Firdaus. Ada. Memang ramai. Macam saya cakap, ramai orang yang baik. Ramai orang baik di luar sana. Macam saya pun, saya sudah berkahwin. Saya punya isteri yang baik, yang sangat cantik. Jadi kita ni sebagai manusia ni, kalau kita boleh lepas atau obstacle tu, maknanya first impression ni bagi saya adalah satu halangan ataupun yang tembok yang semua manusia kalau boleh kita pecahkan. Bila kita pecahkan itu, barulah kita nampak beyond. Selagi kita tak pernah pecahkan dinding itu, kita tak akan nampak apa yang di sebalik. Betul. Di sinilah pentingnya perubahan sikap. Kalau kita memikirkan yang positif, barulah kita akan jumpa yang positif. Macam contoh hari ini, bagaimana saya boleh datang ke Konti. Maknanya saya didokong oleh rakan-rakan yang baik, yang mempunyai impression
yang different. Dia first impression dia orang dapat dengan bila jumpa saya, oh ini rare, ini lain, dan ini kita patut bantu. Dan bantuan yang saya dapat daripada orang, sebagai contoh daripada hari ini, sebenarnya saya didatangi oleh Suryana, satu NGO. Saya memang disokong oleh Suryana, NGO yang banyak membantu, banyak belajar, yang dengan kami banyak belajar dengan dia orang lah. Jadi saya sangat berterima kasih lah. Melalui impression tu dipecahkan. Bila dipecahkan, kita dapat satu ruang yang baru. Macam hari ni saya dapat bertemu di kaunti, saya dapat share, dan dari sini impression orang mungkin ada yang menerima dengan positif, ada yang menerima dengan negatif. It terpulang. Tetapi sekurang-kurangnya kita dah berusaha mendedahkan apa yang sepatutnya. Itu yang penting bagi saya. Di sini lebih kurang ada 3 orang sudah sudah boleh belajar daripada Encik Firdaus. Tadi Encik Firdaus cakap kan, just now you said that maybe this is your fate. Sebagai pengidap ichthyosis, maybe persepsi orang memang macam ni. Saya rasa saya tak bersetuju dengan Encik Firdaus. I don't think that's your fate. Because I rasa every day when you Asal. Sorry, Encik Firdaus. I know. I feel that every day when you choose to be open and you choose to talk to people openly and honestly, you are saying this doesn't have to be your fate. Thank you so much for sharing. Yeah. Do you have any final words you want to share, Encik Firdaus? The only word I just want to say, thank you for listening for me. Thank you so much, Encik Firdaus. I've been speaking to Muhammad Firdaus Mahat, Chairman and founder of PERKIM, about living with ichthyosis. Right here on Health and Living, BFM 89.9.